Astagfirullahaladzim. Sekejap. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa anta. A'udzubika min syarri ma sana'tu wa laka bi ni'matika. Fa innahu la yusrifu illa anta. Lillahi ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Biyassir wa la tu'assir bi tammin bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim wala manja minallah illa ilaih. Amma ba'du. Alhamdulillah. Jadi sidang jemaah pada Allah SWT, sahabat yang dimuliakan. Alhamdulillah, jadi pada pagi ini saya berada di Allah rezekikan, kita berada di masjid, makam yang mana tempat pahlawan. Itu hari kita jelajah 31 Ogos itu. Merdeka, ini hari Allah izinkan untuk ziarah makam Datuk Dr. Said. Dan lepas ni kita akan pergi ke makam Datuk Maharaja Lilin yang tidak jauh pada sini. Dan Alhamdulillah, kita berada ni Allah izin ni, berada di masjid yang hampir kurang lebih, tak silap saya, hampir 100 tahun. Dan memang saya ada buat caption untuk jelajah 99 masjid. Dan kita mulakan siapa yang Allah pilih, Allah izin untuk bersama-sama. Maka Alhamdulillah Allah izinkan. Jadi saya nak tunjuk dulu gambar Tiang Seri dulu. Ni Tiang Seri. Inilah dia Tiang Seri yang dinamakan Tiang Seri. Ini namanya Tiang Seri, Tiang Seri. Masjid Tabung Naning nama asalnya, ataupun Dr. Said. Baik. Jadi Alhamdulillah. Jadi di dalam keadaan sekarang ni restriction area ni, tapi Alhamdulillah Allah izinkan. Baik, insyaAllah saya akan bawa sebelum kita kupas tajuk kita pada pagi ni, segera versus tergesa-gesa. Ni dalam masjid ni, insyaAllah share dulu. Saya bahas share dulu, insyaAllah. Yang kita akan melawat ziarah nanti di, itulah makam Wali Allah, pejuang kemerdekaan juga, subhanallah, Dr. Said. Ya, di Tabung Naning. Saya berada di Tabung Naning sekarang ini. Masjid Tabung Naning. Baik, Alhamdulillah. Bantu sebarkan insya-Allah. Dekat sangat dah dengan rumah. Ya, fadhal. Baik, jadi saya tak boleh lama dalam masjid ni. Jom kita keluar. Baik. Jadi sidang jemaah mata Allah SWT, insya-Allah kita pagi ni kita buat tour sikit. Kita buat tour. Alhamdulillah, tempat ini berdekatan daripada Shah Alam, mengambil masa kurang lebih 1 jam. Insya-Allah bersama dengan sahabat yang menemani ini hari. Ada sahabat kita, jemaah. Baik, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khair. Allahumma salli. Bantu sebarkan dulu. Subhanallah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik. JK, bukan. Mana tu JK kan? Assalamualaikum ya ahli kubur. Baik, saya berada di permakaman yang mana tempat dimakamkan pahlawan kita, pahlawan negara kita, yakni makam Dr. Said. Tujuan kita hadir untuk ziarah ni, pertama, kata Nabi SAW, orang yang paling bijak itulah orang yang ingat mati. Orang yang ingat mati, maka kita ziarah makam ni mana mengingatkan kita pada kematian. Dan kita lihat bagaimana perjuangan orang-orang yang hebat, yang menghabiskan masa mereka di jalan agama, di jalan Allah, sehingga hari ini kita dapat manfaatnya, Alhamdulillah. Dan masjid ini berdekatan dengan makam Dr. Said. Ini tempatnya, Alhamdulillah.
Ini masjid. Kita berada di, saya tak boleh buat live ke bawah sana, saya hanya boleh buat live dari sini je. Nanti kurang adabnya kalau saya buat live di sana, insya-Allah. Jadi sementara tu bolehlah melihat ni keadaan pemakaman pusara. Buntung bukan senang nak dapat pusara yang berdekatan masih berada dalam kawasan masjid. Ini subhanallah. Satu kemuliaan sebenarnya bila makam masih berada dalam kawasan masjid. Ini makam ni masih berada di kawasan masjid. Dan itulah yang kuning, itulah makam Dul Said bagi yang tak pernah tengok lagi. Bagi yang tak pernah tengok lagi, itulah dia yang kuning sana tu. Itulah dia makam pahlawan kita. Yang mana sejarahnya panjang, boleh search tengok. Yang mana sebaris dengan Tok Janggut, Mak Kilau, Datuk Bahaman, itu sebaris lah. Datuk Maharaja Lela, yang mana kita sedia maklum, mereka adalah pahlawan yang mana kuat dari sudut agamanya, dari sudut pemerintahannya, yang mana mampu menyebabkan kita hari ini bebas, merdeka dari cengkaman keduniaan dari sudut pemerintah yang mau menjajah kita. Alhamdulillah, itulah yang melawan penjajah. Alhamdulillah, saya tidak seorang di sini, bersama dengan Tuan Izam pun ada, Tuan Izam dengan Tuan Aswad. Okey, zoom sikit boleh. Tu dia. Itulah dia, tak apa, saya zoom saja. Ya, Tuan Aziz, Dul Said. Dul Said Linggi. Nah. Okey. Itulah makamnya. Baik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khair. Alhamdulillah. Okay. Inilah tempat akhir kita. Di sinilah tempat yang pasti kita akan kembali. Dan kita kena bersegera untuk melakukan apa yang pasti. Bukan tergesa-gesa mengejar apa yang tak pasti. Kehidupan ni biasa kita selalu kaitkan dengan tak pasti. Okey, patah balik. Saya sedang menghadap kepada makam. Mukadimah dulu. Lepas ni saya akan stop untuk pergi ke makam Datuk Maharaja Lela pula. Tapi tak apa, kita kupas tajuk dulu untuk Fitness Call pada pagi ni. Siri edisi khas. Ini semua Allah rancang sebab saya buat ad hoc je untuk tergerak hati nak pergi ziarah. Maka lepas kuliah subuh tadi, alhamdulillah ada dua orang sahabat kita ni yang Allah pilih juga untuk bersama dengan ride ini. Alhamdulillah. Jadi saya suruh pada yang mana ada kelapangan tu, niatkan hati untuk tundukkan dunia untuk akhirat. Kita nak tundukkan dunia untuk akhirat. Segera itu pasti untuk gunakan pada akhirat. Fastabiqul khairat. Kerana kita akan kembali kepada tempat yang tadi, kematian. Fastabiqul khairat. Tetapi tergesa-gesa ini satu perkara yang tak pasti. Tu tergesa-gesa. Kita biasanya kita akan kaitkan kita tergesa-gesa untuk perkara yang tak pasti. Apa dia? Dunia. Kita tergesa-gesa, terkejar-kejar, makam gopoh-gapah. Makam kita ajilah. Bila kita selalu buat perkara yang tergopoh-gapah, tergesa-gesa, maka kita tidak akan rasa untuk segera untuk buat perkara yang pasti. Apa dia? Mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap orang pasti mati. Soalnya adalah kematian bagaimana yang nak kita hiasi. Adakah hiasi dengan amal yang buruk atau hiasi dengan amal yang baik. Alhamdulillah. Terima kasih kepada yang dah bersiaran pada pagi ini bersama dengan siri kita Fitness Kolbu. Alhamdulillah. Yang mana baru bersiaran, alhamdulillah. Terima kasih. Dan kita sekarang bersiaran langsung di Masjid Tabung Naning, yakni antara masjid yang saya listkan dalam masjid tertua di Malaysia juga. Banyak kita cadang untuk ziarah 99 masjid lepas ni. InsyaAllah kita ziarah 99 masjid. Dan Allah izinkan ni masjid, kira kalau ikutkan list tu, ni yang pertama lah ni. Alhamdulillah. Dan kita ziarah juga makam yang ada, makam Waliullah ni, makam Waliullah. Itulah makam Datuk Dul Said kita. Yang mana seorang pahlawan yang tidak asing lagi. Baik. Yang mana terlibat dalam perjuangan menegakkan negara, yang membebaskan Malaysia daripada cengkaman yang tidak
boleh menyebabkan kita hari ini tidak bebas. Dan alhamdulillah kita hari ini bebas. Syukur alhamdulillah. Baik. Tundukkan dunia untuk akhirat. Ataupun mengakhiratkan dunia. Puan Rosdiana, mengakhiratkan dunia. Mengakhiratkan dunia. Khair. Baik, insya-Allah. Dalam kita ziarah makam ni, teradabnya adalah kita ada amalan-amalan khusus yang kita nak buat, tak ada. Kita mendoakan kesejahteraan roh. Kita doakan moga-moga semua yang telah kembali meninggalkan kita semua kembali ke rahmatullah, dicucuri rahmatnya, diampunkan segala dosanya, kembali ditempatkan di kalangan orang yang beriman, kalangan orang yang soleh dan solehah. Dan moga-moga roh yang telah pergi meninggal kita dimasukkan, terutamanya almarhum kita punya pahlawan negara kita ni, insya-Allah Makam Dusain ni insya-Allah ditempatkan di kalangan orang yang beriman. Amin insya-Allah. Baik. Tak kunci. Dia sahabat lain datang. Baik. Alhamdulillah. Terima kasih yang dah bersiaran. Okey, insya-Allah. Lepas tu sebarkan, kita nak sambung syarahan kita. Subhanallah. Pernah tengok? Baik. Saya background makam lah. Supaya kali ni kita punya syarahan kita berlatar belakangkan makam. Baik. Sidang penonton, sidang jemaah yang dirahmati Allah SWT. Rasa macam sama ziarah. Ya, alhamdulillah. Sama-sama, sebab tu saya usahakan untuk buat live ni insya-Allah. Bagi sahabat-sahabat, jemaah-jemaah yang konsisten, istiqamah, bersama-sama dengan pengajian ni, saya cuba sampaikan, saya cuba kongsikan juga apa yang saya pergi tempat, saya lalui, saya akan kongsikan supaya kita lebih ada kesan dia insya-Allah. Bab fitness kolbu ni, apatah lagi dalam siri fitness kolbu, kita cuba buat dia, kita cuba serasikan, kita cuba lihat, kita letak pada keadaan kehidupan yang realiti. Yang memang real betul di belakang ni lah. Inilah kehidupan yang pasti. Kehidupan pasti itu kematian, dan kita cuba untuk ziarah makam yang mana memang hidup mereka selama ini memperjuangkan, mengorbankan diri untuk agama, dan memang tiada kerugian. Sebab tengok setelah kewafatannya, kematiannya, tetapi kita masih lagi, walaupun kita tak berjumpa, apatah lagi baginda Nabi SAW. Bayangkan. List itu saya tak listkan secara detail lagi, Puan Kamsiah. Saya tak listkan. Saya cuba aturkan secara ad hoc dia panggil. InsyaAllah lepas ni saya akan buat list yang proper untuk sidang jemaah semua, para jemaah semua. Untuk buat persiapan, mana tahu mungkin yang nak bersama dengan saya dalam rehlah ini. InsyaAllah kita tak lama saya berada di sini. Mungkin lepas ni saya akan pergi ke makam Datuk Maharaja Lela, insyaAllah. Mungkin situ saya ambil gambar je lah kot. Saya tak ada buat live. Saya lah habis di sini saja. Baik, jadi sidang jemaah mata Allah SWT. Baik. Pagi tadi dengar kuliah, alhamdulillah Puan Salawati, terima kasih. Dengar kuliah, jangan tak dengar. Dengar, jangan tak dengar. Baik. Imam Rasul, mat kilau moyang saya, berbangga dengan Masya Allah Puan Kamariah Kamaruz Zaman. Subhanallah. Generasi keempat tu gajah. Subhanallah. Alhamdulillah. Moga-moga Puan Kamariah Kamaruz Zaman mendapat juga tempias daripada Tok Nyang kita. Berkat perit jerih mereka memperjuangkan kelestarian hidup kita. Tu dia. Sehingga kita hari ini mendapat keamanan ni bukan kerja kecil, kerja besar. Baik, jadi sidang jemaah mata Allah SWT. Khair. Baik, pertama saya nak cerita tentang bab kematian dulu. Baik. Dalam bab kematian ini, dalam hadis Nabi SAW pada Sauban, daripada Sauban radhiyallahu an, berkata Nabi SAW, akan tiba satu masa nanti, syayati zaman, akan tiba satu masa, kamu akan dikerumuni oleh musuh-musuh agama. Musuh-musuh Islam, seperti makanan. Ni dia. Sahabat dengar, sahabat panik. Sahabat panik. Kenapa ya Rasul? Adakah mereka sedikit? Adakah waktu itu? Adakah mereka sedikit? Maka Nabi pun kata,
balhum, sedangkan mereka banyak. Yang ini kita waktu itu ramai. Lalu kata Nabi SAW, Allah telah mencabut ketakutan musuh daripada melihat umat-umat Islam ni. Kemudian Allah mencampakkan satu penyakit. Penyakit, dia panggil apa? Hubbud dunya wahnun wa karahiyatul maut. Ini saya nak tekankan, itu adalah wa karahiyatul maut. Yang ini menyebabkan kita hari ini menjadi lemah. Bukan sebab kita tidak hebat di sudut kebendaan. Di segi ekonomi, di segi zohir, ini kita lebih maju kalau kita lihat daripada zaman dulu punya persiapan kan, dari segi teknologi. Tapi hari ini yang menyebabkan hadis ini, kalau kita lihat perumpamaan Nabi SAW terhadap kita umat akhir zaman yang ketika itu adalah seperti banjir. Buih ketika banjir, buih. Maknanya kosong. Nampak ramai tapi kosong. Ini sebab apa? Ada dua penyakit. Satu penyakit wahnun. Apakah penyakit wahnun itu? Cintakan dunia, wa karahiyatul maut. Bencikan kematian. Ni dia, benci kematian ataupun takutkan mati. Bercerita bab mati ni semua orang tahu. Tapi tahu tu tahap mana? Tahap mana tahu? Tu maksud dia. Dalam bab mati ni juga ulama syarahkan dalam konteks bukan mati yang berada di kuburan saja, tetapi dalam konteks takut hilang. Takut hilang segala apa yang telah diusahakan. Mati. Ini yang kita bimbang ni. Takut habis, takut rugi, takut tak ada duit. Ini ketakutan inilah yang kita nak hapuskan. Kerana perkara itu menyebabkan kita akan tergesa-gesa. Ketakutan selain daripada ketakutan yang pasti akan membuatkan kita tergesa-gesa dalam mencari dunia. Untuk dunia ni, makam dia adalah makam tergesa-gesa. Makam dunia dia adalah makam tergesa-gesa. Ketakutan kita kepada benda menyebabkan kita akan jadi tergesa-gesa. Dan kita bimbang, kita akan terpengaruh dalam penyakit tadi. Sehingga kan kematian ini tidak menjadikan satu perkara yang segera. Malah kita lambat-lambatkan soal amalan, kita tangguh-tangguhkan untuk berubah, kita tidak jadikan pahala sebagai perkara yang pasti. Kita meletakkan pahala itu sebagai sambil lewa. Kerana apa? Kerana wakarahiyatul maut. Kerana takutkan kehilangan dunia. Tergesa-gesa nak cari duit, tergesa-gesa, ajilah dia panggil. Memang manusia ini dijadikan tergesa-gesa, dan tergesa-gesa itu adalah sifat syaitan. Tapi kalau kita pergi pada kematian bukan soal tergesa-gesa. Kematian menceritakan tentang segera. Dalam konsep segera ini bukannya soal nak mati cepat, tidak. Jangan salah faham. Dan Nabi tak ajar kita doa nak minta mati cepat, tidak. Tetapi dalam bab kematian ini, Nabi ajar kita bila ingat mati, maka kita akan ingat untuk tidak bertangguh-tangguh di dalam melaksanakan amalan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alladzi khalaqal maut. Yang mana Allah jadikan hidup dan mati itu sebagai untuk alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk melihat siapa yang paling baik amalan. Jadi makam dunia ni memang tergesa-gesa. Jadi kita tak nak terbalik. Makam dunia ni kita buat segera, makam akhirat tergesa-gesa. Itu terbalik. Biasanya kita akan tukar. Akhirat kita buat tergesa-gesa. Nak cepat habis, tergesa-gesa. Nak cepat balik. Kalau pergi masjid nak cepat balik. Kalau buat pahala itu nak yang mudah-mudah, tergesa-gesa. Kan? Jadi buat dunia pula kita fast action, nak cepat, nak segera untung. Kalau salah letak perkara ni, dunia disegerakan, akhirat dia tergesa-gesa. Siapa yang segera nak dunia, dia akan ditipu. Nak untung segera. Jadi maka apabila dia nak segera,
Tak jadi apa. Dia tak jadi apa. Sebenarnya segera tu pada akhirat. Dunia memang tergesa-gesa. Dia tak boleh segera. Dia jadi kelang kabut, nak cepat untung, nak cepat. Akhirnya tak dapat. Yang dikendong tak dapat, yang dikejar keciciran. Benar Ustaz, jadi macam mana bila kita dah berhati namun tetap juga buat kesilapan? Baik, belajar daripada kesilapan itu. Baru betul kita belajar. Letakkan lagi kefahaman yang mendalam, Puan Rosmawati. Sekarang contoh pada pagi ini, kita dah buat satu kefahaman bahawa kematian itu pasti. Jadi buat sebab apa? Niaga untuk mati lah. Kan dalam pengajian hakikat kehidupan, saya dah sentuh tentang tujuan hidup untuk mati. Bila tujuan hidup untuk mati, maka jangan tangguh-tangguh. Contoh pasangan berkahwin untuk mati. Janganlah tangguh-tangguh nak minta maaf, nak memaafkan. Jangan tangguh-tangguh. Cepat. Bila suami panggil, cepat. Cepat. Bila nak buat kerja, cepat. Sebab makam akhirat ni segera. Cepat. Tepat. Dia akan jadi hebat. Jadi kalau semuanya segera, akan jadi hebat. Akhirat tu dicepatkan. Nak buat amal, jangan tangguh-tangguh. Nak sedekah, jangan tangguh-tangguh. Cepat. Nak jadi hebat, jangan tangguh-tangguh. Sampai bila lagi? Sebab tu dunia tak ada istilah cepat. Akhirat saja yang cepat. Jadi letakkan pada mati. Kalau kita mati, takkan hidup nak main-main. Kita kena segera. Kita tidak boleh tergesa-gesa. Tidak boleh tergesa-gesa, tetapi kena segera. Segera. Sebab tu solat tak boleh lambat. Kena segera. Bila lambat, dia jadi tergesa-gesa. Nampak? Dia tergesa-gesa. Nampak? Tengok makam pahlawan kita di belakang sana. Walaupun sudah pun meninggalkan kita, tetapi tengok, Allah buktikan juga ada penghormatan di situ. Nampak tak? Sebab segeralah, dah mati pun dapat lagi penghormatan. Berapa lagi time hidup? Nampak tak? Segera. Kalau nak berjaya, umat Islam kena segera untuk akhirat, bukan dunia. Tak ada istilah segera pada dunia. Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah. Ya Tuan Saripari, pusara di mana? Di Tabung Naning, di Alur Gajah, Simpang 4 Melaka. Makam pejuang pahlawan kemerdekaan, makam Datuk Dul Said. Ni wali Allah ni. Banyaklah sejarah aja, kalau nak cerita panjanglah. Saya pun tak mahir sangat sejarah bab Dul Said. Makam waliullah ini. Cuma nak bagi tahunya, mereka bukannya kosong. Dalaman mereka berisi dengan akhirat. Pejuang-pejuang agama ni dulu segera untuk apa? Untuk Allah. Nampak? Dia tergesa-gesa ni bila dah lambat. Bila dah lambat jadi tergesa-gesa. Sebab tu kadang-kadang kita tidak fokus buat kerja sebab tergesa-gesa. Cepat-cepat nak habis. Nak layan suami pun tergesa-gesa. Rimah saya rasa. Nak ajak pergi pergi untuk agama, tergesa-gesa. Tak boleh lah. Rasa macam bila tergesa singkat, dia tak ada masa. Dia tak boleh lah. Sibuk lah. Dia tergesa-gesa tu. Allahumma salli ala Muhammad. Hidup pasti mati, cepat atau lambat. Ya, bila cepat atau lambat, kena segeralah. Nampak? Bila kita salah letak kehidupan itu. Kita letakkan kepada cepat pada dunia. Sebab tu dalam satu kajian lain, saya tulis tentang hidup ini singkat, jadi kena tepat. Jangan melarat-larat, jangan melirik-lirik. Kena singkat dan tepat. Hidup kita singkat, jadi kena buat keputusan yang tepat. Jadi kalau nak buat keputusan yang tepat, kena segera. Kena letak akhirat di depan. Nampak? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khair. Nanti lepas ni yang mana ada kelapangan boleh bersertai saya. Kita buat rehlah begini. Segera, jangan tangguh-tangguh. Ustaz tak ada motor, Ustaz. Segera ambil motor. Segera ambil motor. Untuk akhirat, tak apa. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali. Masa terluang, Puan Sakinah, masa terluang kita segera untuk dunia. Bila ada luang masa dia, cepat. Kita kena rebut peluang. Bila ada masa terluang dia, cepat. Tengah kosong ni, kita pergi bercuti.
Dia tak ada nak fikir untuk akhirat, untuk apa. Dia pergi jalan-jalan, cari makan, cari benda, cari harta, semua segera. Cepat-cepat, grab opportunity dia panggil. Lepas tu tak dapat juga. Patutnya dia kena segeralah untuk beribadat. Kalau nak pergi bercuti pun, segeralah untuk membawa kepada kebaikan. Ada niat nak bawa keluarga berjalan, segera. Ada lebih. Allah bagi rezeki lebih, masa ada, duit ada, tenaga ada, segera. Jangan simpan-simpan lagi dah. Jom kita pergi jalan. Kenapa? Abah nak segerakan lah duit ni. Ada tengah ada ni. Sementara tengah ada ni kena segera. Jangan nak balik jumpa mak ayah. Jangan tangguh-tangguh, segera. Segera. Tu namanya ziarah, cepat. Macam contoh ini lagi. Saya semalam dia, okey, ini lagi on terus. Orang beriman sentiasa bersedia untuk kerja-kerja yang segera ni. Contoh mati, lagilah segera. Pun mati. Nampak? Makam, ni. Tu dia. Saya tak boleh makam, saya tak boleh pergi dekat. Sebab adab lah, adab. Tak ada adab kalau kita buat live kat situ. Tu makam dia. Baik. Subhanallah. Baik. Segera. Tu, segera bayar hutang. Segera. Yang tidak boleh ditangguh-tangguhkan. Semua kena segera. Akhirat dia tidak boleh lambat. Bersedia. Pahala kena bersedia. Ya? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, Ustazah Zurina. Masya Allah, santai pagi-pagi sampai ke lubuk hati. Santai pagi-pagi sampai ke lubuk hati kerana kita letak yang pasti. Tu belakang tu. Kullu nafsin za'iqatul maut. Allahu Akbar. Duduk tengok saja dah sampai dah ke hati. Dah. Kalau tengok kata ingat mati pun tak sampai ke hati, Allahu Akbar. Tak tahulah cakap apa. Kalau ingat mati pun tak sampai ke hati, Masya Allah. Tapi kita olah pula soal kematian ni pula. Okey, baik. Kita dapat segera. Baik, bila segera, dia kena, orang segera ni orang yang hebat, orang yang semangat. Nak join rehlah, ya, PM. Tafadhal, tapi pastikan Allah pilih. Tak semua kan? Mana Allah tak pilih. Niat. Baik, berbalik dengan ciri orang yang segera. Orang yang segera ni adalah orang yang fit. Orang yang cergas. Orang yang bersedia dengan apa saja kemungkinan. Dia tidak lemah-lemah. Dia tidak lemah gemalan, lembut. Tak ada. Dia segera, tegas. Sebab tu, kalau kita lihat lembut ni maknanya untuk kepada perkara yang sepatutnya. Kelembutan di dalam memuji Allah, kehalusan. Tapi dalam bertindak, dia kena segera. Nak tutup aurat, segera. Betul? Puan Umar Arif, orang yang nak bayar hutang asyik beralasan. Tak apa, halalkan je kalau orang hutang kita. Segera halalkan. Orang tu tak nak segera bayar, kita segeralah halalkan. Ada berani? Tak payah lagi diungkit isu hutang. Yang penting kita ni berhutang atau tidak. Kalau kita yang berhutang, kita segera bayar. Kalau ada orang hutang kita, segera halalkan. Ada berani? Tak berani lah Ustaz. Ada? Kalau kita tak segera untuk menghalalkan, kita pun akan tergesa-gesa lah meminta dia. Ni tergesa-gesa ni. Orang yang segera ni dia akan boleh dia bertindak dengan cepat. Cepat dia. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi macam contoh motor. Allah bagi izin, takdirnya, kuasanya, motor berkuasa tinggi. Segera, bukan tergesa-gesa. Ustaz bawa tergesa-gesa. Tergesa-gesa ni kelang kabut. Tapi kalau sekali pulai 200, itu segera dia panggil. Pum, pergi. Nabi SAW lagi hebat, naik burak. Bila segera, cuba tengok kereta-kereta yang segera, yang cepat ni, cuba tengok dia punya persiapan yang macam mana. Kereta-kereta yang cuba tengok. Cuba tengok konsep. Okey, kita belajar dengan, kita lihat ciptaan. Yang segera ni, Allah ilhamkan manusia untuk buat dia punya
fitting dia ataupun dia punya persiapan dia semuanya hebat. Supercar, super kan segera. Supercar boleh buat 200, 240 horsepower, 500 horsepower. Bukan main-main. Tu superbike. Tayar, spek dia, dia punya speed dia punya daya tahan dia, semua high spec punya. Jadi bila kita ni jenis orang yang segera, ni orang yang hebat lah. High spec. High spec. Sebab tu high class ni ada orang yang segera. Orang yang ikhlas ni orang yang segera buat. Dia tak ada malas-malas. Segera ni juga lah orang yang ikhlas. Dia tak ada tunggu orang. Kalau ustaz tunggu ramai lah baru ride. Tak ada tunggu ramai ya. Tak ada tunggu-tunggu lah. Kita jalan. Siapa ada jalan. Nak tunggu-tunggu sampai ke sudah. Siapa yang ada kita jalan. Segera memaafkan. Segera mohon maaf. Ya. Dan orang yang segera ni orang yang hebat. Orang yang hebat. Tengok motor. Motor tu. Motor super ni semua tengok. Beza dengan motor yang Allah buat. Allah ilhamkan dengan kelajuan 110 km. Tengok tayar. Dengan banding tayar motor besar. Maknanya memang bila segera, spek dia ada spek yang sesuai dengan segera tu. Jadi kalau kita nak jadi spek yang hebat, mulai hari ini, segera. Mati segera. Siapa mau? Boleh. Tapi kita tidak Nabi tidak ajar minta mati segera. Tapi kita selesa nak mati. Kita dia panggil apa? Indah dengan kematian. Indah menunggu kematian. Masya Allah. Ya, cikgu, ad hoc selalu menjadi. Sebenarnya dia bukan tak rancang tau. Ad hoc ni adalah orang yang dah bersedia sebenarnya. Dia. Orang yang bersedia. Ad hoc ni orang yang bersedia. Kalau dia tak bersedia, dia tak boleh ad hoc. Dia. Sebab tu kena bersedia. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bersedia, segera itu tidak boleh dipisahkan. Maka sekiranya segera, maka kenalah bersedia. Segera. Sebab tu kalau kita lihat pejuang-pejuang yang ni semuanya segera. Segera ni juga boleh dikategorikan dengan pantas. Dengan tangkas. Segera ni orang yang tangkas. Orang yang tangkas, orang yang pantas, orang yang tepat, orang yang cepat. Ini orang yang hebat. Dan keputusan nak segera, nak cepat, nak tangkas, nak pantas ini bukan dengan diri ya. Dengan cahaya. Kalau nak segera, okey, seterusnya poin yang seterusnya adalah segera itu adalah cahaya. Kelajuan cahaya. Pergi. Dia ada lagi kelajuan cahaya dan kelajuan bunyi. Dia cahaya dan bunyi, dia adalah perbezaan dia. Dua-dua tu laju. Dia. Kalau yang mana ambil fizik tu dia boleh syarahlah bab kelajuan cahaya dan kelajuan bunyi. Ustaz, segera saya beli motor besar. Wah, tu dia. Mantap. Barakallah. Sila. Ya, Tuan Tajul Amar. Ya, bagus. Bila segera kita, itu kan kebaikan. Bila kita segera menghalalkan, maka segeralah digantikan. Nampak? Segeralah digantikan. Allah gantikanlah kebaikan. Dan Allah, kun fayakun. Segera kan? Sebab tu di sisi Allah, semua segera. Tak ada lambat. Dengan Allah tak ada lambat. Siapa kata pertolongan Allah tu lambat, maka dia belum mengenal Allah. Pertolongan Allah tu cepat. Cepat. Cuma kita saja yang masih lagi ada halangan. Hijab. Hijab. Okay. Jadi segera ini dikaitkan dengan cahaya. Segera, cepat. Maka orang yang nak segera itu mesti ada cahaya. Yang ini ilmu. Orang yang ada ilmu sudah pasti dia cepat melaksanakan tindakan. Cepat. Sebab tu kalau kita lihat, saya nak kaitkan lagi dengan motor lah. Orang hari ni dah memandangkan pagi ni naik motor. Cuba tengok pelumba lita-lita track tu. Macam mana dia boleh buat cepat? Sebab dia pun ada ilmu. Dia pun ada ilmu. Bila ada ilmu, cepatlah. Depa tak pakai brek, motor depa tak ada brek. Motor kita ada brek lagi, depa tak ada brek. Bayangkan.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dia benar, puan-puan. Segera bersabar, segera halal, segera dapat Allah. Kadang-kadang kita jadi lambat dan rasa pertolongan Allah lambat tu sebab kita lambat. Kita lambat dalam melaksanakan tuntutan. Kita lambat. Lambat. Allah panggil lambat, doa lambat, nak jadi baik lambat. Kita biasa lambat ni kita kait dengan dunia. Kita tak ada nak kaitkan dengan akhirat. Kita tukar, kali ni kita tukar. Segerakan akhirat. Dan dunia ni bila kata segera akhirat, maka dunia akan ikut jadi cepatlah. Dunia akan ikut jadi cepat. Okey? Cepat dapat. Bila dia segera buat, cepatlah dapat. Segera untuk akhirat, cepatlah dapat apanya? Habuannya. Baik. Jadi contoh, segera bersedekah. Hasilannya apa? Dua. Husnayain, dua kebaikan dunia akhirat. Allah gantikan segera dapat balik. Jadi ubah segera dan tergesa-gesa. Jangan lagi duduk tergesa-gesa. Ajilah, itu sifat syaitan. Tergesa-gesa kerana dia tiada ilmu padanya. Segera, tiada ilmu padanya. Bila dah ada ilmu, sudah pasti dia tidak akan tergesa-gesa. Nampak? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Contoh, dah tahu tentang ilmu, tentang pahala, tentang Allah. Allah panggil, cepatlah dia. Tak adalah dia lambat. Tak adalah dia masih sambil lewa. Dia tak ada istilah sambil lewa. Buat kebaikan sebab nak balasan dunia, kena perbetulkan. Ya, dia akan tergesa-gesa. Kalau buat kebaikan untuk dunia, dia akan tergesa-gesa. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khair. Nah, orang berilmu tidak tergesa-gesa. Macam pahlawan kita. Musuh datang, dia tidak gabrah, tidak gelabah. Orang yang segera, masih terkesan dengan persekitaran. Macam nak segera. Tengok persekitaran dia apa. Itu maknanya kadang-kadang tergesa-gesa. Masih terkesan dengan persekitaran, itu kadang-kadang tergesa-gesa. Jadi kalau macam tu, kontrol balik dengan kefahaman Puan Fazila. Kalau kelang kabut nak cepat, kontrol balik. Tangan apa, betulkan niat, betulkan faham. Ini nak cepat ni untuk apa ni? Untuk akhirat. Okey, cepatkan balik. Dia macam tu. Jangan biarkan kita bercampur aduk. Macam tu cepat siap. Siap lagi mana? Kenduri. Nak gimana? Nak cepat. Sekarang ni kita tukar. Nak cepat tu untuk tak nak buang masa. Kita tak nak buang masa, tak nak menit lagi. Jadi kita siap cepat. Itu betul, segera. Jadi kalau tergesa-tergesa ni, dia untuk dunia. Dia akan jadi resah. Jadi bila kata cepat, mana benda yang tidak dipanggil apa? Tidak perlu, yang lara tinggalkan. Persiapan-persiapan yang melalaikan, itu kurangkan. Perhiasan-perhiasan yang meletihkan, kena kecilkan. Benda-benda yang melambatkan kita itu, kurangkanlah. Banyak nak bawa barang itu, bawa ini, dah lambat. Banyak nak make up itu, make up ini. Tak payah, pakai niqab, selesai masalah. Jadi maknanya, dunia kita ni akan jadi cepat. Dia dah tak ada tergesa-gesa dah. Nak makan dulu, punyalah lama nak makan, nak masak, sampai tergesa-gesa nak siapkan masakan. Sekarang ni janganlah banyak kerenah pula nak makan. Makan apa ada, cepat masak. Sebab nak cepat ibadat. Gitu. Jadi kita makan pun dah tak jadi memilih. Dah tak jadi orang kata jadi orang yang cerewet. Betul. Segera ubah diri, jangan tergesa-gesa ubah orang lain. Betul. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khair. Jadi begitulah sikit sebanyak perkongsian pada siri fitness kolbu ini. Bersegeralah kata kuncinya. Dalam keadaan kita hari ini, nak semuanya segera. Pastikan segera itu diletakkan di tempatnya sepatutnya, yakni akhirat. Segera hanya ada pada akhirat, segera hanya ada pada pahala. Jadi kalau tak nak benda tu jadi tergesa-gesa, jadikan dia segera. Jadi jadikan dia pahala. Jadikan pahala dengan pertama dengan niat. Inna a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Betulkan niat.
Yang ni buat ni untuk apa? Bila kata segera tadi untuk mati. Nah, untuk mati. Bila untuk mati, maka kita akan memikirkan kebaikan. Memikirkan kebaikan. Bila memikirkan kebaikan, kita tidak memikirkan apa perkara yang memburuk-burukkan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Perkara-perkara buruk tidak fikir. Bila buruk ni kadang-kadang dia jadi benda tu jadi tergesa-gesa dalam melaksanakan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khair. Alhamdulillah. Pakam pun biar simple-simple kan? Alhamdulillah. Ya, simple tapi nikmat. Banyak tapi azab buat apa? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khair. Jadi kata kunci kita pada pagi yang penuh barakah ni, alhamdulillah, alhamdulillah. Insya-Allah, lagi saya nak pergi ziarah kejap, lagi dekat dengan makam. Kita nak habiskan live kita, insya-Allah. Moga-moga apa yang dibincangkan pada pagi yang penuh barakah ni, insya-Allah, walaupun dalam keadaan yang seberingkas ini, tetapi sampailah maksud perbincangan kita. Alhamdulillah, khair. Okey, tu dia. Okey. Tapi ada lagi. Tapi janganlah bertapi puan sakinah, tak apa. Kalau tak pakai tak apalah, tapi janganlah kita buang masa pula dengan make up muka tu. Make up untuk suami lah. Kan? Pakai ala kadar. Ala kadar pada wajahnya untuk di luar, tetapi di dalam rumah dengan suami pakailah habis-habisnya. Masya-Allah, kan? Baik, jadi itu dia kesimpulan kita, segera pada akhirat, segera pada kebaikan. Fast action itu adalah untuk akhirat. Jadi bab akhirat tolong utamakan, tolong letakkan pada tempat yang tinggi, high class. Bila segera, ingat segera itu cahaya, cahaya itu mestikan dengan ada ilmu. Dia tak ada istilah segera tanpa ilmu. Kalau tanpa ilmu dia akan jadi tergesa-gesa. Bila kita tak ada ilmu, kita akan tergesa-gesa. Ingat, segera akan berubah menjadi tergesa-gesa bila dia tak ada ilmu. Contoh, nak dunia. Nak dunia ni dia kena ada ilmu akhirat. Sebab dunia mesti diurus dengan akhirat. Bila dia tak ada ilmu akhirat, maka dia tergesa-gesa menguruskan dunia. Nah, suami nak join ustaz lepas ni, alhamdulillah cikgu, bagus, mantap. Join, jangan tak join. Sila, tafadhal. Kita akan list kita punya perjalanan kita lepas ni. Mungkin insya-Allah sebulan sekali kita akan turun, tengok sebulan 2 kali ke, tengoklah. Nak segerakan beramal ni, tak boleh nak nanti-nanti. Dia susun, dan insya-Allah moga-moga Allah luangkan masa kita untuk beramal, insya-Allah. Amal ni pun kena minta izin Allah, Allah punya belaka. Insya-Allah. Moga-moga Allah berkati kita semua, insya-Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali. Okey, dunia tanpa ilmu dia akan jadi segera. Jadi urus dunia dengan ilmu, dia akan jadi cepat. Segera dia akan jadi tergesa-gesa. Nak segera dunia, kerana tak ada ilmu akhirat, maka dunia itu akan jadi tergesa-gesa. Tergesa-gesa tiada hasil. Orang yang tergesa-gesa, dia hanya akan dapat kecewa. Dia akan dapat kerugian. Sebab tu orang beriman, dia tak ada istilah rugi. Orang beriman tak ada istilah rugi. Kenapa tak ada rugi? Sebab dia buat dengan segera dan cepat dan tepat. Jadi nak dapatkan semua itu, dia kena ilmu lah. Jadi istiqomah menuntut ilmu, insya-Allah. Kita bertemu lagi pada siri yang lain. InsyaAllah malam ni, insyaAllah jika Allah berikan keizinan, kita live malam ni. Dan teruskan istiqamah bersama-sama dan bantu sebarkan live ini, insyaAllah. Mungkin ada yang sahabat lain tak dapat tengok secara live, mungkin akan tengok ulang siaran tertunda. Apapun tajuk kita pada pagi ini, moga-moga kita dapat memanfaatkannya, mengamalkannya. Lepas ni, kita tiada lagi istilah tergesa-gesa. Kita nak buat segera semuanya. Kerana apa segera itu? Kerana padanya ada pahala. Kita nak ridha Allah, nak kena segera. Wasari'u ila maghfirah. InsyaAllah. Wasari'u. Segeralah kamu dengan keampunan Allah. Baik. Baik, jadi terima kasih banyak. Ketemu lagi kita pada siaran yang berikutnya. Live kita pada yang berikutnya, insyaAllah. Mudah-moga Allah berkati kita semua. Yang mana yang niat nak bersama dengan saya lepas ini, tolong niatkan dan usahakan, mahukan. Mampu tu tolak tepi. Mampu Allah akan beri kemampuan, tapi mahukan diri, tekadkan azam, niatkan pada hati
bila dah dapat kemahuannya sepenuhnya, Allah akan segerakan kita untuk beraksi dan beramal, insya-Allah. Terima kasih. Moga-moga Allah berkati kita semua. Moga-moga Allah rahmati kita semua. Allah istiqomahkan kita jalan kebaikan. Khair. Cukup setakat itu. Mohon ampun, mohon maaf di atas segala kekurangan dalam penyampaian dan dalam syiri Fina Qalbu ini. Moga Allah Ta'ala sajalah yang menyempurnakan perbahasan kita, insya-Allah. Jumpa kita pada malam ini. Bantu sebarkan live kita pada malam ini seluas-luasnya, insya-Allah. Dan semua yang menonton hari ini, terima kasih banyak. Moga-moga Allah gantikan dengan amal yang sebaiknya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh dengan tasbih kafarah dan surah As. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw wallahu a'lam bisawab. Tuan Saifuddin Osman, baik. Noted. Nanti kita tengok balik yang mana dah respon tadi, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam. Takbir. Allahu akbar.